Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah. Apa khabar anak-anak semua? Apa khabar tahun 3 Al-Razi bersama dengan Cikgu Muhammad di sini untuk subjek sains. Alhamdulillah. Jadi, anak-anak semua bersama dengan saya di sini, Cikgu Muhammad untuk subjek sains. Baik. Sebelum kita masuki topik kita baru pada kita sebelum kita masuki topik baru kita pada hari ini, jom kita ingat semula apa yang anak-anak murid semua belajar pada minggu lepas. Apa anak murid semua belajar pada minggu lepas? Cuba ingat. Apa ya cikgu? Saya belajar. Okey, kita telah belajar pada minggu lepas iaitu belajar tentang KPS, iaitu kemahiran proses sains. Baik. Pada prosesnya apa yang kita belajar pada minggu lepas? Okey, pada minggu lepas kita belajar tentang kemahiran manipulatif. Okay, manipulatif macam mana? Iaitu pertama menggunakan dan mengandalkan peralatan bahan sains dan spesimen. Okey, yang kedua apa? Okey, yang kedua adalah melakar, iaitu melakar. Apa melakar apa? Melakar. Yang tiga budak melakar. Okey, yang tiga adalah apa dah? Membersihkan dan menyimpan peralatan sains dengan cermat. Okey, Alhamdulillah. Okey, dah semangat dah untuk belajar sains. Okey, cikgu harap anda semua tetap belajar, semangat untuk belajar sains. Sebab apa belajar sains penting? Sebab supaya kita memiliki tertib kita dalam menyusun pemikiran kita supaya lebih sistematik dan kritis. Betul tak? Okey, Alhamdulillah. Sebab kita umat Islam adalah umat yang terbaik di sisi apa? Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Baik. Untuk itu, cikgu minta anak-anak semua buka buku teks sains masing-masing, iaitu buku teks sains. Buku teks sains muka surat 23 ya. Muka surat 23. Saya tadi buku teks sains tahun 3. Tahun 3 ya. Tadi buku teks sains tahun 2. Maafkan cikgu. Baik. Muka surat 23. Okey. Okey. Dah sedia semua buku teks masing-masing? Okey, muka surat 23 ya. Okey. Okey, Alhamdulillah. Okey, ini adalah suasana makmal sains yang serba lengkap. Alhamdulillah. Jadi, kita berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Taala sama-sama supaya kita, sekolah kita Seriti ini, Seriti At-Taqwa ini dapat dipermudahkan untuk buat makmal sains sendiri. Supaya kita dapat buat uji kaji, eksperimen, kita dapat buat tengok spesimen dengan lebih seronok dan menarik. Sebab makmal sains ini boleh kita gunakan dengan semaksimal mungkin untuk membuat eksperimen. Jadi kalau buat kat bilik kelas ni macam susah sikit. Jadi kalau ada makmal sains lagi bagus. Betul tak? Alhamdulillah. Jadi topik hari ini kita akan belajar tentang unit 2 iaitu peraturan bilik sains. Baik. Okey. Peraturan bilik sains. Okey, kita tengok dekat bawah dalam buku teks tu ada perbualan antara si bikar dan tabung uji. Okey, sebaik-baik saja murid tahun 3 meninggalkan bilik sains. Si bikar, siapa si bikar ni? Si bikar yang ini. Ni si bikar ni, si bikar. Dan si tabung uji, ni si tabung uji. Ni tabung uji. Okey, si tabung uji berbuat tentang aktiviti yang telah dijalankan oleh murid tersebut. Okey. Si bikar ni berkata, murid tadi sangat berdisiplin. Okey, mereka amat hati-hati semasa menggunakan kita jawab si tabung uji. Okey, mereka juga tahu bahawa kita diperbuat daripada kaca dan mudah pecah. Jadi kita patut berbangga kerana mereka mengamalkan peraturan bilik sains dengan bijak. Jadi sebab apa kita kena jaga adab dan etika semata di bilik sains? Sebab apa? Siapa boleh jawab? Okey, yang penting kita jaga akhlak dan etika dalam bilik sains sebab apa? Sebab pertama, kita menjaga amanah. Kita menjaga amanah dan etika yang telah diamanahkan kepada kita sebab makmal ni, barang-barang dalam bilik sains ni adalah amanah yang
bertanggungjawab kepada kita. Kita kena jaga dengan baik. Yang kedua sebab apa? Yang kedua sebab kita adalah hamba Allah. Kita hamba Allah menjaga akhlak yang sangat murni. Kita sangat menjaga akhlak dan etika kita sebab kita adalah hamba Allah. Memang kita kena jaga adab kita hatta dengan benda tidak hidup sekalipun. Kita menjaga adab kita dengan benda bukan hidup sekalipun. Dengan benda hidup tu sudah tentu kita menjaga adab, betul tak? Kita jaga adab dengan haiwan, kita jaga adab dengan ibu bapa kita, guru kita, dengan orang tua, dengan adik-adik kita, kita jaga adab. Jadi dengan hatta dengan benda bukan hidup pun kena jaga adab. Sebab mereka semua ni adalah diciptakan. Diciptakan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan mereka ini adalah untuk kemudahan kita. Jadi kita kena beradab dengan mereka. Betul tak? Okey, apa yang akan berlaku jika murid tidak berhati-hati semasa mengendalikan peralatan kaca bilik sains? Apa akan jadi? Jadi apa akan jadi? Jadi barang akan pecah, jadi akan ada berlaku luka, akan menyusahkan cikgu untuk buat laporan. Jadi benda ni adalah penting untuk menjaga peraturan dan etika kita dalam bilik sains. Baik. Mematuhi peraturan bilik sains. Muka surat 24 Kita sama-sama tengok. Muka surat 24. Okey, peraturan bilik sains perlu sentiasa dipatuhi dan diamalkan. Apakah peraturan bilik sains yang perlu kita sentiasa perlu patuhi? Iaitu pertama apa? Membuka pintu dan tingkap sebelum memulakan aktiviti. Okey, soalan dia. Okey, mengapakah kita perlu membuka pintu dan tingkap sebaik-baik saja memasuki bilik sains? Sebab apa? Okey, yang pertama sebab berlaku pengaliran udara yang baik. Kita tak nak bilik itu terkepung dengan bau-baunya pelik, mungkin ada berlaku, kita tak mau, kita nak pastikan segala peredaran udara dalam bilik sains ini berlaku dengan baik supaya tidak terkepung. Sebab bilik yang tidak ada tingkap, yang tak ada pintu, yang walaupun ada tingkap, pintu tertutup, sangat berbahaya, sangat berbahaya untuk kita duduk di dalamnya. Sebab apa-apa boleh terjadi yang tidak diingini. Betul tak? Okey, betul faham Okey, baik, faham Baik. Seterusnya memakai kasut bertutup. Okey, dalam ni dia kata tengok dia pakai slipper ni. Dia pakai slipper je. Okey, pakai sebab apa? Awak tak bagi kasut. Bahaya nanti semasa kita berada dalam bilik sains. Sebab apa? Sebab kita tak tahu benda apa yang akan menyebabkan kita luka dalam bilik sains. Mungkin ada bahan kimia ke, mungkin ada kaca-kaca, serpihan kaca yang kecil-kecil, mungkin kita tak tampak. Mungkin akan menyebabkan kecederaan dalam bilik sains. Memakai kasut juga merupakan peraturan untuk sekolah. Jadi mengapakah kita perlu sentiasa memakai kasut ketika berada dalam bilik sains? Supaya kita nak mengelakkan perkara yang tidak diingini seperti kemalangan ke, cedera, luka. Kita tak nak benda ni berlaku dalam bilik sains. Okey, seterusnya mengambil peralatan sains dengan cermat dan tertib. Okey, apakah yang akan terjadi sekiranya murid tersebut berebut semasa mengambil peralatan sains? Okey, perhatikan gambar ini. Okey, perhatikan gambar ini, tengok dia ambil, seorang persorang ambil setiap satu seorang bikar masing-masing. Cuba akan jadi. Apa akan jadi kalau masing-masing? Ni bikar saya. Ni kantam besar saya. Ni tabung uji saya. Saya nak ni. Apa akan jadi? Akan setiap bulan akan barang-barang dalam bilik sains akan bertaburan, akan pecah, akan tumpahlah, berlaku ketumpahan apa. Jadi akan menyusahkan kita. Jadi kita kena fikir supaya tidak menyusahkan orang lain dan menyusahkan diri kita sendiri. Betul tak? Faham Faham? Boleh? Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya menjaga kelengkapan dan peralatan bilik sains dengan betul. Okey, tengok sini gambar ni. Okey, apakah tindakan kamu sekiranya ternampak situasi dia? Apa dia buat ni? Dia telah menconteng meja bilik sains. Jadi ini adalah perbuatan yang tidak baik. Hatta dalam bilik kelas kita pun tidak dibenarkan buat begini. Sebab apa? Sebab ini semua adalah amanah yang telah dipertanggungjawabkan pada kita. Kita kena jaga amanah ni. Sebab ini semua adalah pinjaman. Hatta badan kita pun pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Okey. Okey, faham Faham? Baik. Okey, seterusnya menutup kipas dan lampu apabila meninggalkan bilik sains. Okey, mengapakah kita perlu menutup suis kipas dan lampu apabila meninggalkan bilik sains?
Sebab apa? Sebab kita tak nak berlaku apa? Berlaku pembaziran. Sebab apa pembaziran ini adalah sangat tidak bagus, sangat ditentang. Okey, sangat tidak baguslah. Sangat tidak baik. Sebab apa? Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran bagi tahu bahawa innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Apa maksud dia? Maksudnya adalah sesungguhnya perbuatan membazir ini adalah sahabat syaitan. Syaitan ni siapa? Syaitan ni adalah musuh utama kepada kita, khasnya umat Islam. Kena ingat betul-betul. Jadi kalau kita meniru perbuatan syaitan yang suka membazir ni, kita telah masuk dalam geng syaitan. Faham tak? Wa iyazbillah min zalik. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita dielakkan dari perbuatan membazir ini, hatta dalam membazir masa ke, membazir tenaga, membazir umur, membazir makanan pun tidak baik dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Faham? Okey, faham? Baik. Okey. Seterusnya, adakah saya mematuhi peraturan bilik sains? Okey, peraturan bilik sains dapat mendisiplinkan kita dan boleh diamalkan dalam kehidupan seharian. Jadi, tengok dalam ni. Ada 11 senarai apa ni? Okey, senarai semak. Okey, adakah saya mematuhi peraturan bilik sains? Kita semak, tandakan. Okey, tandakan peraturan bilik sains yang telah kamu amalkan. Jadi benda ni adalah untuk bacaan kamu. Okey, kita fikirkan sama-sama. Jadi di masa ni kita tak ada bilik sains. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita digunakan bilik sains lah, insya-Allah. Mudah-mudahan. Amin. Okey. Baik. Okey, baik. Kita ingat semula apa yang kita telah belajar pada hari ini. Okey, yang pertama apa? Okey, yang pertama, kenapa cikgu bergerak ni? Cikgu kena aktif bergerak. Okey. Okey, yang pertama sebelum menjalankan aktiviti. Okey, yang pertama sebelum menjalankan aktiviti. Yang kedua apa? Semasa menjalankan aktiviti. Dan yang ketiga selepas menjalankan aktiviti. Okey, jom kita praktis jom kita fahami topik kita belajar pada hari ini. Okey, sudah sedia? Bagus. Faham? Baik, tunjuk macam ni. Faham? Alhamdulillah. Baik. Okey, sediakan buku aktiviti sains tahun 3 ya. Buku sains aktiviti sains tahun 3 ini ya. Okey, boleh ya. Okey, muka surat. Muka surat 15 dan 16. Hari ini kita fokus buat aktiviti muka surat 15 dan 16. Itu saja. Kalau tidak tak faham atau keliru boleh bertanya dengan Cikgu Muhammad di sini. Baik, boleh ya? Okey, itu saja. Alhamdulillah. Okey. Sirru ala barakatillah. Terima kasih atas perhatian dan sokongan semua tahun-tahun memulai tahun 3. Tahun 3A Al-Razi untuk subjek sains. Baik, bertemu lagi kita akan masa akan datang. InsyaAllah kita akan berjumpa. Bisa muka. Alhamdulillah biiznillah. Sirru ala barakatillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih.